Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Pada barisan pimpinan Ajudan Kuasa Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih lagi diberikan kesihatan, kelapangan, kekuatan untuk kita hadir ke masjid menunaikan solat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita dapat berada dalam majlis ilmu. Marilah tuan-tuan, kita sama-sama doakan untuk sahabat-sahabat kita di Palestin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran, kekuatan dalam mempertahankan tanah air. Dan kita doakan moga-moga Palestin dapat dibebaskan dari jajahan Soviet. Kita juga berdoa moga-moga Allah hancurkan musuh-musuh Islam, khususnya Soviet, Zionis. Dan juga kita berdoa moga-moga kita dijauhkan daripada bencana banjir hari-hari hujan ni, dan sahabat-sahabat kita di Sungai Lang, Bukit Canggang, Bukit Canggang, Dengkil. Semalam masih ada lagi yang berada di Dewan Orang Ramai. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang sekalian, kita sambung kuliah kita dalam kitab Ayyuhal Walad, Wahai Anakku yang Tercinta, karangan Imam Al-Ghazali. Pada pagi ini kita masuk kepada nasihat yang ke-16. Kitab saya edisi Jawi ini 35, muka surat 35. Yang Rumi saya tak pasti. Nasihat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin ya rabbal alamin. Carilah guru yang mursyid. Tajuk dia, carilah guru yang mursyid. Mursyid ni tuan-tuan daripada perkataan irsada, yang bermakna memberi tunjuk ajar. Makna kita belajar, kita carilah guru yang boleh memberikan kita tunjuk ajar. Dan guru mursyid ni dipopularkanlah biasanya pada kalangan ahli-ahli sofi, ahli-ahli tarekat. Yang mana guru ni dia bertanggungjawab memimpin murid ataupun orang yang belajar untuk menjalani perjalanan rohani untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui tarekat. Biasa dia akan dipimpin dengan wirid-wirid, berapa jumlah wirid yang dia kena habiskan, kemudian kena suluk dan sebagainya lah. Itu biasa. Perkataan mursyid, guru mursyid ni biasanya diguna pakai untuk tarekat lah. Tapi walau bagaimanapun, yang dimaksudkan mursyid ini menunjukkan kepada carilah guru yang benar untuk mengajar kita. Kerana tuan-tuan, kalau di Selangor ni, di antara negeri yang paling banyak ajaran sesat tuan-tuan. Selangor ni di antara negeri yang paling banyak ada ajaran sesat. Sebab dia dekat dengan ibu negara, maknanya dia jadi negeri tumpuan orang datang. Mengikut tahun 2022 ada 39 kumpulan ajaran sesat. 14 daripadanya masih aktif, maknanya aktif. Dan di Kuala Langat ni ada 2 tempat ajaran sesat, iaitu dipanggil Islam Jamaah. Sekarang yang kuatnya di Kampung Endah
Kampung Endah dan juga si Jangkang. Mereka ni dia macam ada satu kumpulan, kumpulan tak sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat di tempatnya. Kalau di Kampung Endah tu kematian pun dia tak kuburkan di kubur orang kampung. Jadi, tapi ialah mungkin kita pun tak pasti kenapa pihak JAIS masih belum dapat istilahnya menyekat benda ni sebab dia masih lagi beroperasi. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya bagi seorang yang menjalani jalan akhirat. Maksudnya sesiapa saja yang nak menuju ke jalan akhirat untuk mendapatkan redha Allah, bahawa ada baginya seorang guru yang mursyid, lagi pandai mendidik, supaya guru itu dapat menghilangkan daripadanya, yakni daripada murid lah. Maknanya guru yang pandai, yang membimbing, untuk menghilangkan daripada murid tu perangai-perangai yang jahat dengan tarbiyahnya. Maknanya guru yang mursyid tu, maknanya kalau kita belajar dengan dia, kita sebagai murid ni akan jadi lebih baik. Akan jadi lebih baik. Maknanya kalau dulu tak rajin sembahyang, jadi rajin sembahyang. Kalau dulu sembahyangnya nak cepat aja, jadi sembahyangnya ada tertibnya lah. Ada tertibnya. Kalau dulu tak berapa ambil berat tentang sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kata Pinalmi kata, kadang-kadang, jarang-jarang, kan, sekali-sekali. Ditanya sembahyang tak? Sibuk kata, busy. Daripada keadaan itu menjadi orang yang rajin sembahyang, yang sentiasa mengambil berat, mengambil cakna. Maknanya kalau kita belajar dengan seorang itu, maknanya guru itu di antara guru yang mursyid lah. Itu tanda-tandanya. Kalau ada perubahan pada diri kita sebagai murid, itu maknanya guru itu guru yang mursyid. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Jadi maknanya guru tadi dia mengambil akhlak-akhlak yang tak baik tadi, dia ubah menjadi akhlak yang baik. Dan biasanya murid ni dia akan ikut perangai guru dia. Ikut perangai dulu. Contohnya lah, saya belajar 3 buah pondok ni. Dari sudut ikat serban pun dulu ikut tok guru. Masa di pondok ni tok guru ikat serban macam tu, kita ikut serban macam tu. Ketika tok guru serbannya besar, anak murid pun ikut serban besar. Contoh gitulah. Tok guru pakaian dia semua putih, maka dia pun semua putih. Biasa sampai keadaan itulah. Waktu saya di Pondok Sungai Durian dulu, tuan-tuan, kita nak sangat belajar dengan tok guru ni, dengan cara dia mengajar dan sebagainya, sehingga kita nak cari apa hebatnya dia. Waktu dia wudu, kita curi-curi tengok macam mana dia wudu. Lepas sembahyang dia buat apa? Waktu duha dia buat apa? Jadi kita kena pandailah waktu itu. Macam Tok Guru Sendirian tu, dia sebelah ni dia ada bilik khas dia. Alhamdulillah saya sempat masuk sekali bilik itu. Bilik itu bukan calang-calang orang boleh masuk kan. Tapi pasal kita nak cari rahsia Tok Guru ni, kita buat baik dengan dia. Satu hari dipanggil masuk bilik dia. Ada bilik dia. Tempat bilik dia, tempat dia beribadat lah. Waktu dia tak mengajar di tempat tu lah, macam tu. Jadi kita masuk bilik itu, orang kata berdiri bulu rumah ni, bukan takut ada hantu kan, tapi nak tunjuk tempat orang beribadat kan. Tok Guru beribadat lain macam tu. Lain. Kita rasa seronok tu. Tu. Dia punya aura, orang panggil aura dia. Jadi itulah peranan Tok Guru yang mursyid ni. Bila kita belajar tu, kita rasa maknanya banyak perubahan. Perubahan kebaikan itu datangnya daripada Tok Guru tadilah. Kadang-kadang Tok Guru tu taklah secara direct dia cerita, tapi dia dapat membentuk gitu.
Saya ini bukan tok guru tuan. Kita tolong sampaikan. Dan dalam proses tarbiyah ini, dalam proses tarbiyah, tarbiyah ini maknanya pendidikan. Pendidikan dia lebih umum daripada pengajaran. Mengajar ni diajar aja. Pendidikan ni, tarbiyah ni, dia akan pastikan daripada diajar, dari sudut pengamalannya, diamalkan, dari sudut tingkah lakunya sekali. Tingkah lakunya. Maknanya, jadi dalam proses tarbiyah tu, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanaman. Sebab tu tarbiyah ni umpama orang tanam, di berkebun. Orang berkebun. Bila dia buat batas, dia tanam benih tu bukan tanam tinggal. Bukan. Kalau tumbuh rumput, dia cabut rumputnya. Dia cabut rumput, kemudian dia baja, dia siram. Kemudian bila dia tumbuh, tengok tumbuhan tu, kalau ditanam kacang, mungkin dia kena cari kayu untuk buat tempat menjala dia. Kemudian kita tengok tentang bila dia dah hidup tu, mungkin banyak tunas, kena buang tunas. Kalau banyak tunas, banyak daun, dia tak buah, kan? Kalau kacang botol, orang kata kacang kecepir. Saya pernah tanam juga dulu. Bila kita taruh baju, dia tumbuh subur, tuan. Bila daunnya besar-besar tu, tuan, subur, tak ada buah. Jadi kena buang, pangkas. Barulah dia berbuah, bunga buah. Begitu juga dulu kita zaman, kalau tuan-tuan mungkin bayar saya lebih kurang zaman pokok kopi dulu kan. Pokok kopi tu, dia ada waktu tunas. Begitu juga sekarang zaman kelapa sawit. Ini pun dah nak pupus dah kelapa sawit kan. Lepas kelapa sawit apa tuan-tuan? Rumah sewa. Kan? Rumah sewa pun bukan maknanya buat tinggal kan. Kan? Maknanya kelapa sawit tu kan, kena browning. Kalau tak browning, buahnya lain kan. Kalau cuma dengan pelepah tu, banyak pelepah dia, buahnya tak cantik. Sebab tu kalau tuan-tuan sekarang tengoklah kat YouTube dan sebagainya kan, orang tanam buah di Thailand. Tajuk itu je. Tuan-tuan buka tanam buah di Thailand. Tengok. Kalau dia tanam buah mangga, bila satu tangkai tu bunganya banyak ataupun putiknya banyak, dibuang kan. Ditinggalkan berapa? 5-6 supaya besar kualiti gitu. Jadi tok guru gitu. Sebab tu bila tok guru ni kadang-kadang dia akan sentuh lah. Kalau di satu tempat macam saya di pondok tu, maknanya kita selalu dengan tok guru tu, memang dia kadang-kadang dia akan bercakap. Dia akan panggil kita, Sarip, ni kena buat macam ni, kena buat macam ni. Jangan buat begitu, jangan buat begini. Waktu saya teringat, waktu saya orang kata nak balik lah, bukan habis belajar tuan, belajar ni tak habis-habis kan. Waktu nak balik tu saya teringat, tapi rasa bersalah sebab tak dapat laksanakan. Dia antar pesannya apa? Jangan selalu medang kat kedai. Itu yang tak boleh tu. Kan? Itu dia antaranya lah. Maknanya tok guru akan pesan, biasakan pesan. Kalau makan macam mana, kalau lihat kan. Begitu juga kalau kita mengaji di masjid ni, dan kalau tok guru dia akan sentuh, tapi tok guru ustaz-ustaz yang mengajar ni dia tak direct pada kita lah secara umum. Jangan pula tuan-tuan merajuk. Datang masjid pun kena marah aja katanya. Kan? Bukan marah, maknanya kita cakap secara umum, ya. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab, ketika mana kita belajar, ya, bila mana ustaz ataupun tok guru tu dia menyebut, kita terasa, maknanya itu tandanya kita ada kekuatan iman gitu. Ya. Maknanya hati kita tu hati yang hidup. Bukan hati yang mati. Sebab ciri-ciri hati yang mati tu hati yang bahasa kita kata kematu. Macam kaki kematu tu kan, tapak kaki kematu, tapak kaki kapalan tu. Kan? Terpijak duri pun tak rasa sakit, terpijak tahi pun tak rasa jijik. Tu. Tapi kalau
terasa jijik itu, terpijak tai itu, terpijak duri masa sakit, begitulah hati kita. Maknanya kalau ditegur ada rasa. Itu tanda-tanda hati kita tu hati yang hidup. Janganlah merajuk. Ada yang merajuk. Tak datang lama, tak lama, kenapa? Aku tak boleh lah. Kalau aku kuliah ustaz tu asyik kenakan aku je. Padahal dia takkan ramai-ramai ni tuan-tuan, kita pun kadang bukannya kenal. Kadang-kadang jumpa kan, Ustaz, Assalamualaikum. Siapa ya, minta maaf lah. Ustaz ngajar kat Sungai Lambaru. Oh, okey. Kadang kita pun tak ingat kan. Minta maaf kalau misalnya ya, kadang-kadang jumpa kat Melaka sampai dibayarkan makan kita tu. Kita tanya siapa ya? Selalu kuliah dengan ustaz. Kita tahu. Itu maknanya ya, guru umpama gitulah. Sebab tu kadang-kadang macam contoh saya mengajar dan saya tengoklah keadaan kan. Ya, kadang-kadang kita sentuh. Kita sentuh tu. Kita tak tujukan pada siapa-siapalah sebab kita tak kenal, tapi secara umum. Secara umum. Jadi maknanya kalau kita masih terasa, itu maknanya hati kita masih hidup, betul. Ya. Jadi kita memang akan boleh dapat maknanya ilmu dan boleh ditarbiah. Maknanya boleh untuk menjadi lebih baik. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar. Ya. Maknanya kalau misalnya petani tadi ada rumput dicabut ke, ditajak ke, diracun ke, lepas tu sampai masa ditaruh baja. Kelapa sawit itu kadang-kadang ada orang tak bagi baja pun sampai 3 tahun tak berbaja. Duit ambil setiap bulan. Sebab tu kalau orang yang pandai, orang yang dia faham kan, duit kelapa sawit itu ada yang diasingkan tu. Mungkin 6 bulan sekali kan belikan baja untuk taburkan. Barulah pokok tu cantik. Ini pokok tu jadi kurus tinggi tu. Sebab apa? Tak taruh baja. Kan? Jadi petani yang baik, maknanya diumpamakan sini, maknanya guru yang baik itu guru yang dapat menyentuh. Maknanya dia boleh cerita tentang untuk memperbaiki. Sebab tu saya pernah kuliah dan tajuknya apa? Betulkan yang biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Saya tanya. Dalam kuliah tu sampai saya ceritalah, saya kenakan semua tu. Tuan kelapa sawit kan, tuan kebun. Tuan kebun ni tuan-tuan janganlah percaya sangat dengan memetik kelapa sawit ni. Bukan kata tak percaya apa. Dia tak pernah pergi kebun, tak pernah tengok pun. Tahunya tahu dapat duit aja. Rupa-rupanya yang petik kelapa sawit ni dah bertahun-tahun tuan-tuan ambil kelapa sawit orang. Kadang-kadang kebun tu kan tak ada paritnya. Kan? Mula-mula kita cerita dengan tukang kait tu, si A. 2 tahun dengan si dia. Dia pun nak balik negeri dia. Dia kata, Wak, saya nak balik. Saya tukarkan Kak Ali ni. Habis kau dah cakap dengan dia? Dah, aku dah cakap dengan dia. Rupanya dia cakap tu, yang orang yang kedua dia tak tahu. Rupanya dia dah makan sebaris, tuan-tuan. Orang-orang punya. Itu contoh. Ada berlaku. Pengalaman jadi nazir 13 tahun tu, orang mengadu. Kan? Yang petik kelapa sawit pun gitu juga. Dia pun dah tuanya tak pernah masuk kebun tuan-tuan, dia ngakal, orang Jawa kata. Dia pusing alam lah. Putar alam. Dia petik-petik tuan, dia tinggalkan 10 tandan. 10 tandan ditinggalkan. Bila dia ambil, petang nanti dia ambil. Yang itu dia ambil, dijual sendiri. Ini berlaku juga. Berlaku juga. Dan tuannya tak pernah tengok kan. Yang beli pun satu hal juga. Yang beli tuan-tuan. Satu baris, satu lorong ni ada 3-4 kebun kan. Dia ambil sekali. Masuk dalam lori. Lepas orang pertama dia masukkan, dia ambil pelepas tu dia buat sekatan ni. Ambil tempat yang kedua, ambil tempat yang ketiga. Lori ni bergerak tuan-tuan. Kena pula yang naik bukit tak ada gelundung ke? Bergolek 1 tandan, 2 tandan. Ni siapa punya Kak? Kalau yang atas tadi bergolek ke tempat yang kedua, tuan kebun tak tahu apa-apa. Kalau berlaku ni, maknanya masuk kepada orang yang kedua. Tu tuan-tuan yang belilah ni masalahnya.
Ada juga yang beli ni tuan-tuan, bila kita tengok dia main agak ya. Sebabnya kalau dulu kan timbang masuk ke kebun kan, nak naik kan dibawa timbang. Sekarang sampai kilang tu kalau ikutkan, kalau kat situ 4 orang punya, dia akan naik timbang. Kan? Timbang turunkan. Pusing lagi timbang. Kan? Lepas timbang turunkan balik untuk yang kedua. Leceh lah kata dia. Dia main agak-agak. Ini lebih kurang macam yang lepas, ini lebih kurang macam lepas. Dia masuk timbang sekali tuan, dia bagi 4 ya. Ini berlaku tuan. Jangan main-main, ini berlaku ni. Saya cakap ni sebab saya ada bukti. Bukan kat sini lah, ya, bukan kat sini. Tapi saya tengok cara lebih kurang aja. Saya tanya macam mana kat orang yang lebih kurang aja itu Ustaz. Saya takut lah. Ya. Yang saya ada bukti bukan sini, di kampung saya. Dia main bagi je tu. Timbang sekali, ya. Berapa tan tu selori, turun bawah, dia lebih kurang dia. Bagi 4. Berlaku ni yang perasan tuan-tuan, kawan tu 4-5 kali dia timbang, rupanya cuma diselang-selang aja. Tengok sama je. Kita pula dapat sebulan sekali kan, dapat duit kan. Ada orang yang kira sebulan sekali. Sebab kalau sebulan sekali mahal sikit. Kan? Kalau yang cash macam cash tu dia murah sikit. Alasannya yang sebulan tu dia dah gunakan duit untuk pusing. Jadi dia bagilah keuntungan sikit kita. Kita pun seronok. Rupanya kat sana bukanlah nak kata dia kita sangka baiklah kan, bukan niat begitu, tapi boleh jadi begitu. Kalau macam tu kena ubah walaupun dah biasa. Dah jadi biasa dah saat itu biasa pun salah. Tak boleh kan. Maknanya kena jaga masing-masing saya kata. Itu contoh. Jadi kita kena teguh. Saya teguh. Lepas saya kuliah tu ada yang jumpa saya. Ustaz ni tuduh-tuduh orang je. Ada yang cakap macam tu. Ada yang kata Ustaz betul Ustaz. Saya dah berlaku Ustaz, saya tegur. Saya tegur dekat yang beli. Dia kata apa? Engkau tak percaya dengan aku, kau cari lain. Ayat dia gitu. Tak boleh lah. Contoh. Jadi kita kena tu. Jadi bila kita belajar, kita mengaji tuan-tuan, bila ada cakap itu, kita betulkan. Mungkin betul juga. Mungkin tuan-tuan empunya kebun kan. Cuba tanya, kali terakhir ke kebun bila? Kali terakhir pergi kebun bila? Ada yang lama tak pergi. Dia harap kat situ, tahu dapat duit. Dia tak tahu kelapa sawitnya bila. Cuba tengok masa dipetik tu, kelapa sawit macam mana. Tak tahu kebun kat mana kan. Tak tahu kebunnya kat mana pun tak tahu. Ni sekarang ni ini berlaku. Ni kat kampung saya sedang berlaku. Ya, sedang berlaku. Bila dah generasi ketiga, generasi ketiga lah. Sampai ke anak cucu ni. Bila nak buat rumah, dia ukur baru. Ukur baru tuan-tuan, 2 baris kelapa sawit. Rupanya hak saya contohlah. Hak saya, sebelum ni orang lain ambil. Sebelum ni masuk kebun sebelah. Bila diukur tu 2 baris, ada yang sebaris. Cubalah 2 baris, peng. Kan istilahnya. Kali berapa baris tu? Kalau yang seekar tu kan, 1 ekar apa? 66 kaki kali berapa? Ke belakang tu panjang tu kan. Tu contohlah tu. Tu banyak berlaku sekarang ni. Di Ulat Lempit ni banyak berlaku. Baru ni saya dipanggil lagi oleh pihak masjid. Pasal benda tu berlaku di tepi masjid. Di tepi masjid. Asalnya kebunnya lurus. Sekarang kebunnya jadi L. Jadi L. Lepas tu dia kata, habis yang geran yang saya pegang ni, kan? Geran yang saya pegang ni geran siapa? Rupanya dia buat perubahan tu tak bincang. Kan? Dia buat perubahan tak bincang. Dia punya jadi L. L tu kalau makin besar boleh tahan kan? Makin kecil tu asalnya 4 baris jadi 2 baris kelapa sawit. Contoh gitu. Tapi dapat L lah, dapat sembujung. Rupanya orang ni bagi macam-macam lah. Dia kata bila kita bincang-bincang, saya nak kerja jalan Ustaz. Kalau saya buat yang lama, saya tak boleh jalan. Iyalah nak jalan ke apa, bincanglah. Kamu satu geran ni ada 3 orang. Contoh gitulah.
Ayat dia apa? Kalau saya cerita kat dia pun dia tak faham, Ustaz. Dia ingat orang kampung tak faham, rupanya orang kampung ni lagi faham, tuan-tuan. Ya. Saya sembang kat dia, dia boleh. Ya. Gerani, pitu gerani. Saya pun rupanya gerani macam-macam geran. Kita tak tahu. Umpama gitulah ya. Ni guru umpama gitulah. Sebab tu kita belajar, tuan-tuan. Ya. Kita tengok. Ya. Kita cari guru yang mungkin boleh mengubah, maknanya kita boleh lebih faham, lebih seronok untuk beribadat, gitu. Maka dengan itu tanaman akan hidup segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Kalau kita belajar dengan guru yang betul, yang baik, yang maknanya yang dapat menyampaikan dengan baik, alhamdulillah, maknanya kita boleh dapat kehidupan yang baik. Kita boleh ibadat dengan lebih faham, lebih yakin dan sebagainya. Maka sayugia bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat. Ada seorang guru yang mentakdibkan, yakni yang mengajar adab. Lebih-lebih lagi kalau kita nak menuju ke akhirat ni, tuan-tuan ya, menuju akhirat ni maknanya untuk dua negara ni, negara dunia, negara akhirat. Yang pastinya lebih sukar sebenarnya. Kalau kita maknanya berjalan sendiri tanpa ada guru, takut kita tergelincir, takut kita tersilap langkah. Kalau yang kebun tu tadi pun boleh tersilap, apalagi untuk menuju akhirat nanti. Benda yang kita nak lalui ini, tuan-tuan, kita nak cari redha Allah. Pastinya orang yang menjadi musuh Allah ni lebih banyak. Di antaranya apa, tuan-tuan? Nafsu syaitan. Nafsu syaitan ni benda yang kita tak nampak. Benda yang tak nampak. Jadi kalau musuh syaitan ni takut kita. Kalau tak apa, kalau buat maksiat sikit-sikit pun boleh, nanti dah tua-tua besok taubatlah. Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat tu bagus tak? Ayat tu bagus kan? Ini muda-muda okey, mula-mula kan? Besok kita lepas pencen ke, dah tua-tua tu kita taubat. Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, ayat tu bagus tu. Tapi takut belum tua dah innalillah. Takut tua-tua, belum tua dah innalillah, ataupun masuk je tua sakit. Nak ibadat tak boleh, nak pergi masjid tak boleh, nak sembahyang pun. Kemudian kita jahil sebab kita tak mengaji daripada awal, kita tak tahu macam mana nak buat. Itu yang ayat-ayat keluar tu bila kita ajak sembahyang tu. Apa Allah tak tahu aku sakit? Ayat dia. Apa Allah tak tahu aku sakit? Khususnya dalam bab sembahyang, tuan. Saya tekankan bab sembahyang, tuan. Sembahyang ni selalu kita ulang. Selagi mana akal masih berfungsi, selama itu kewajipan sembahyang masih terpikul atas kita. Bukan selagi mana anggota boleh bergerak, tak, akal masih berfungsi. Walaupun dah stroke tu, tuan, dan diam, orang datang tu pun matanya pun melolor je minta masuk. Untuk mudah faham ni, bukan nak menghina tu tak. Mata dah terbuka aja. Cuma kalau ni apa ni, kawan lah, kalau kita kawan kan, kita panggil dia nama dia, bang saya datang ni, ingat lagi tak Ustaz Sarip ni, tiba-tiba airnya meleleh. Itu maknanya dia faham. Saya tanya pada isteri dia faham tak ni? Faham, Ustaz. Pasal kadang kita cakap faham. Dia pun terus, isterinya, bang ni kawan-kawan datang bang. Tengok dia makan minum pun pakai saluran tu kan, pakai saluran. Dia macam tersedak-sedak tu, macam orang apa? Tersedak kita kan, sedih tu. Maknanya dia faham. Kita pegang tangan dia, bang, apa ni, kenal tak? Kalau kenal angkat jari, dia angkat. Itu maknanya apa? Waktu itu, tuan-tuan, kalau keadaan masih itu, dia masih wajib sembahyang. Tapi kalau tak mengaji, tahu tak dia masa itu dia wajib sembahyang? Diingatkan dia sudah sakit. Orang sakit kan dikecualikan dari ibadat. Ibadat lain kecuali, sembahyang tak kecuali. Puasa memang, puasa ni wajib kita berpuasa di bulan Ramadan kecuali orang yang sakit.
Haji wajib untuk semua orang Islam, ya, seumur hidup sekali, kecuali orang yang mampu dari sudut kewangan, mampu kesihatan, kecuali. Tapi sembahyang tak boleh kecuali. Tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, baring, tak mampu baring, telentang, tak mampu telentang, ya, guna isyarat mata. Isyarat mata pun tak boleh, mata pun tak boleh kelip tadi macam sebut. Isyarat hati. Itu macam mana tu kalau tak mengaji? Jadi jangan, ya. Jadi bila kita belajar, ya, ustaz akan mengajar kita untuk sentiasa beribadat, ya, daripada semuda-muda kita terus ibadat, istiqomah. Bukan terus tua nanti baru ibadat, kan? Ada orang kata, ya, kehidupan hidup ni baru hidup sekali, gitu. Ya, kalau kata hidup tu sekali, bohong namanya. Kalau ada orang kata sementara hidup kan sekali, Ustaz, bohong. Kita hidup ni tuan-tuan banyak kali hidup. Hidup di alam roh, hidup di alam rahim, hidup dalam dunia, ya, hidup di alam barzah, hidup di akhirat nanti. Ya. Hidup. Sebab tu kalau nak tahu hidup tak hidup dalam alam barzah, takkan waktu talqin tu, wahai si Fulan bin si Fulan, ketika mana kamu didatangi oleh 2 orang malaikat, kan, ditanyakan siapa Tuhan kamu, hendaklah kamu jawab dengan kalau mati tak ditanya. Mati yang kita sebut mati itu dari sudut istilah aja, tuan-tuan. Ya, dari sudut istilahnya aja. Tapi hakikatnya, ya, kita hidup. Sebab itu bila kita ni tuan-tuan nak masuk surga, kan? Nak masuk surga, syaratnya apa? Syaratnya hidup kat dunia. Kalau tak hidup kat dunia, macam nak masuk surga? Ya. Jadi kita hidup kat dunia ni, ya, alhamdulillah, ya, menjadikan kita cukup syarat untuk kita nak masuk dalam surga. Ya. Lepas tu kata, syaratnya matilah. Maknanya mati dulu baru masuk surga. Sebab apa? Bila tak mati, ya, istilah mati jadilah, ya, maknanya kita baru ada proses-proses, ya, alam barzah dan sebagainya. Ada soal mungkar nakir, ya, ada soalan di padang mahsyar, ada titian sirat, ada minum air kautsar dan sebagainya. Bukan maknanya senang, ya. Ya, binatang yang bukan mukallaf, ya, yang tak diberati hukum tu binatang tu tak ada padanya halal haram, kan? Itu pun yang ada kaitan dengan manusia, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Ya, apalagi kita manusia yang Allah berikan akal dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala. Itu maknanya seorang guru tu, ya, dia akan mengajar adab pada kita, ya, dan dia akan menunjukkan jalan menuju Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, guru ni dia akan cakap, ya, orang yang macam ini, dia akan masuk surga. Orang yang macam ini, dia akan masuk neraka. Dia sebut itu. Bukan menuduh kamu ahli surga, kamu ahli neraka, bukan. Tak boleh. Sebab kita bukan orang yang menghukum. Yang menghukum hanya Allah. Kita berdakwah, ya, menyampaikan. Jangan kamu jadi orang munafik. Sebab ciri-ciri orang munafik ni, ciri ahli masuk neraka. Orang munafik ni masuk neraka. Kamu nak jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman. Kita sebut kamu tu maknanya bukan kamu siapa, kan? Kamu tu maknanya sesiapa. Gitu. Itu ini kadang ada orang marah juga. Bila kita cerita neraka, surga, dia kata neraka macam bapak dia punya, macam surga macam bapak dia punya. Bukan macam tu. Kita cerita, golongan ahli surga macam mana, golongan ahli neraka. Bahkan, Nabi kata Allah nak masukkan kita dalam surga, tuan-tuan, bukan kerana amalan kita, tuan-tuan. Maknanya bukan tentu orang yang amalnya banyak masuk surga, belum tentu. Kan? Tetapi Allah melihat kepada pengakhiran, ya, pengakhiran dia. Sebab kalau awalnya, ya, para sahabat pun ramai di antara para sahabat yang menyembah berhala di awalnya. Kemudian masuk Islam, ya, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, kan?
Bukan setakat orang kata, bukan setakat dulu menyembah berhala. Tepat dia kan bahasa Kelantan kata orang yang gedeber kan. Orang kata mungkin orang yang banyak buat maksiat sehingga dia boleh tanam anak dia hidup-hidup. Sebab tu satu ketika dia waktu dia bersendirian, ada kala dia menangis, ada kala dia senyum. Sahabat tanya, ya Abu Bakar, Omar, kenapa aku tengok kau menangis, lepas tu kadang-kadang ketawa. Dia menangis sebab dia kata, aku dulu boleh, jahilnya aku boleh tanam anak aku hidup-hidup. Menangis. Bila tanya kenapa senyum, aku senyum kerana aku diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu aku macam-macam ni, aku sekarang dapat hidayah. Aku beriman dengan Allah. Kan? Mudah-mudahan Allah boleh masukkan aku dalam syurga. Tu dia senyum. Sebab tu memang kita tugas guru ni, kalau kita kat sini, ustaz, penceramah, memanglah dia akan sebutlah. Orang ni masuk surga, orang macam ni masuk neraka. Bukan dia sebut sipulan masuk surga, sipulan masuk neraka, bukan. Kalau kita termasuk golongan ni, kita masuk neraka. Kalau kita termasuk golongan ini, kita masuk surga sebut. Malam tadi saya kuliah kitab Kifayatul Muhtadi dalam bab menjadi murtad. Orang yang boleh menjadi murtad. Sikit je. Andai kata dia tidak menghormati Al-Quran, di Al-Quran tuan dimasukkan dalam longkang, disebut maknanya Al-Quran tu dicampakkan dalam longkang, dengan niat tidak menghormati, maknanya dengan niat menghina, kafir. Jadi kalau kita jumpa Al-Quran dalam longkang, kata siapalah yang buat ni, ini orang-orang masuk neraka, kita cakap itu kan. Jadi kawan tu terasalah dia buat. Hukum apa masuk neraka, hukum kafirkan orang. Dalam kitab sebutlah. Dalam kitab sebut. Kan kadang-kadang kita macam tu kan, nampak siapa yang buang Al-Quran ni. Kan baru ni juga jumpa Al-Quran di tempat buangan najis. Apa ni kat tandas. Bukan kat tandas ni, dekat tempat najis dia tu belakang. Jumpa. Jadi ayat kita, siapa punya kerja ni? Ini kerja ahli neraka, kita kata kan. Kawan tu mungkin terasa ke apa? Tuduh orang masuk neraka pula. Habis yang kamu perasan kenapa? Kamu perasan tu sebab kamu buat jahat lah. Gitu-gitu kan. Dia marah. Tapi dalam kitab Kifayatul Muhtadi memang jelas. Kalau kita, makna kita contohnya muafakat ulama, maknanya semua mazhab mengatakan perkara itu haram. Tiba-tiba kita kata tak haram, boleh buat, kafir. Bukan banyak tu, banyak benda, berapa muka surat tu tak habis-habis, dah 3 kali datang. Cerita tentang murtad tu tak habis lagi. Hari tu cerita murtad disebabkan oleh i'tiqad. I'tiqad maknanya kepercayaan. Kemudian jadi kafir dengan sebab percakapan. Malam tadi bincang kafir dengan sebab perbuatan. Bukan mesti sembah berhala. Campakkan Al-Quran dalam najis dengan niat nak menghina, kafir. Tapi kita pun tak boleh tuduh kamu kafir sebab dia di sana dia kata dengan niat. Bila niat kita tak tahu kan, kita tak tahu kan. Cuma kita kata kalau orang buat macam ini niat menghina, kafir. Kita tak tuduh dia. Tapi biasanya bila kita cakap macam itu, orang yang buat salah tu terasalah. Itu pun kita tak boleh tuduh. Walaupun kita nampak dia buang tu, kita tuduh. Kita kena tanya, kau buang ni kenapa? Aku tak suka Al-Quran. Itu memang jelas kafir. Sebab dengan niat. Jadi niat tu dalam hati. Kita tak tahu niat dia apa. Rupanya yang buang tu orang yang tak siuman. Kan? Ada berlaku kan? Ada kat Lampik pun ada.
Dan ini cerita lah 3-4 tahun sebelum PKP tu. Orang tak betul datang ke masjid, semua dimasukkan. Kosong semua tu. Rupanya nasib baik belum dibuang, dah dilonggok dah kat tepi. Kan, orang tak siuman, itu yang datang pukul 10 azan tu. Sikit kita ni. Kerana Allah Ta'ala telah mengutus segala rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hamba-Nya. Jadi kita ni tuan-tuan, Allah dah utuskan rasul untuk membimbing kita. Tapi kita lahir setelah Nabi wafat. Kemudian jauh daripada sahabat. Kan? Sahabat dah tak ada, tabi'in tak ada, yang ada ulama. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita dampingilah ulama tu. Ulama betul-betul ulama pun dah tak adalah, jauh lah tuan. Nak cari Tok Kenali pun dah tak ada. Kan? Yang ada Ustaz Sarip. Pakailah tuan-tuan Sarip. Walaupun dulu dia Sarip Lobo. Kan? Samsing Kampung Dusun. Yang itu mudah-mudahan. Saya teringat tuan, saya jadi berani mengajar ni tuan, di antaranya Ustaz Ali Parman tu, arwah Ustaz Ali Parman. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz belajar, Ustaz tak mengajar, Ustaz telah menyembunyikan ilmu. Itu satu. Kemudian kita takut kenapa? Kita mengajar Ustaz, mengajar kat masjid, mengajar kat surau. Bila kita buat yang tak betul, takkan tuan-tuan nak diamkan saya? Kan? Maknanya tuan-tuan sebagai pemantau lah. Dan saya pun tak beranilah nak buat benda yang tak baik. Ni tengok ada rakaman, ada apa semua kan. Sebab tu arwah Ustaz kata, di antara beberapa ciri ajaran sesat ni tuan-tuan, dia mengajar tempat sembunyi. Kan? Lepas tu tengah malam. Saya pernah pergi tu, tengah malam. Lepas tu ada password lagi tu, nak pergi tu. Kan, ditanya kau siapa, baru boleh masuk. Itu ciri-ciri lah. Tapi kat masjid, dekat surau ni insya-Allah. Jadi kita pun kita belajar tentang kat masjid, kat surau ni insya-Allah. Ustaz-ustaz tu takkan, kalau dia buat benda tak baik pun sekejap aja tuan. Sekejap aja tersebar. Lagi sekarang zaman ni kan, tuan-tuan masuk, pelik lah Ustaz Sarip cakap apa ni, habis lah. Besok saya kena panggil. Semalam bukan semalam, malam Rabu. Saya kuliah tu, saya kenal orang ni, tapi dia tak pernah sampai. Dia bukan orang sini. Rupanya dia memantau saya. Dia kerja kat Jakim, saya kenal dia. Dia bukan orang sini. Betul. Kita mengajar dia ada jauh ni. Rupanya dia datang. Mungkin hari ni pun ada, saya tak kenal kan. Jadi saya tak boleh mengajar sepenuh hati. Jadi tuan-tuan tak risaulah. Tuan-tuan mengajar kat masjid surau ni, jangan risau tuan-tuan. Jangan risau. Kan? Kita nak cari ulama yang betul-betul ulama dah tak ada tuan-tuan. Kan? Yang ada ustaz-ustaz lah. Tapi alhamdulillah saya ada tauliah tuan-tuan. Jangan takut. Saya ada tauliah. Saya ada tauliah. Dan saya pun nak mengajar pun, kita usaha malam tadi sampai pukul 12 lebih tuan-tuan. Tengok kita baca kan. Ada persiapan juga, bukan main datang tak. Buat persiapan, ada catatan, ada catatan kan. Kita buka kitab-kitab yang kita sempat buka lah. Jadi kalau tuan-tuan mengaji kat surau, kat masjid, jangan khawatir insya-Allah. Dan apabila para rasul ini telah meninggal dunia, sudah pasti Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka akan khalifah. Kan? Ada khalifah Ar-Rasyidin. Kan? Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Menggantikan yang meneruskan tugasan mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak menggantikan Rasulullah SAW, ialah bahawa ia seorang yang benar-benar alim. Tapi saya tak ada ciri ini. Kan? Dia ada peringkat-peringkat tu. Walaupun saya tak alim benar, tapi ilmu saya diakui. Sebab itulah dikeluarkan tauliah. Sebab itu dikeluarkan tauliah. Tuan-tuan jangan risaulah. Gitu.
Tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti kepada Rasulullah SAW. Tak semua. Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas supaya jangan mudah seorang itu mengaku bahawa dirinya adalah seorang guru yang mursyid. Kita bincang tu. Wallahu alam, kita akan bincang dalam perjumpaan yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, perlu untuk kita nak menuju akhirat ni kena ada guru, pembimbing. Maknanya kita kena belajarlah, kena duduk dalam majlis ilmu. Kalau orang yang tak nak duduk dalam majlis ilmu, tak nak mengaji, tapi dia nak masuk syurga tu, sampai ke tuan-tuan agak? Sampai ke tak? Takut. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, mari sama-sama istiqomah dalam kita hujung-hujung umur kita ni. Mudah-mudahan kalau dulu kita ada banyak masa yang kita buang, masa yang kita terluang dengan kita penuhkan aktiviti orang muda-muda dulu kan. Jadi alhamdulillah di umur-umur kita ni kita belum terlambat tuan. Kita belum terlambat untuk kita memperbaiki insya-Allah. Minta maaf salah dan silap tutur kata kalau ada yang mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan, yang baik daripada Allah, kelemahan itu daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma ta'abbabal khair wa abbabal barakah wa abbabal ni'mah wa abbabal quwah wa abbabal salamah wa abbabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkat-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.